Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada acara majlis, terima kasih kepada seluruh ahli dan kuasa karya. Terima kasih kepada muslimin dan muslimat dan juga kepada barisan qasidah kita ni. Sedap suara depa. Alhamdulillah tuan-tuan yang saya hormati, Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat yang ke-63. Surah An-Nur ayat yang ke-63 dah hujung-hujung dah. Selepas tu pula ada dalam surah Al-Furqan cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 62, ayat 63 tu cerita tentang orang-orang munafik menyantuni, melayan Rasulullah. Qad ya'lamillahu allazina yatasallaluna minkum liwadha falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Kata Allah dalam surah An-Nur ayat 63. Kemudian Allah sambung dalam surah Al-Furqan. Allah Ta'ala cerita tentang orang-orang kafir yang mempertikaikan kerasulan Nabi kita. Dia kata Nabi ni berjalan di pasar, Nabi ni pakat makan, adakah layak menjadi Nabi? Kenapa tak turunkan Al-Quran ni sifat tugas kerasulan kepada malaikat? Mereka memberikan kepada Rasulullah perumpamaan yang tidak layak. Kata Allah kalau dalam Furqan, Al-Furqan tu Allah nak lantik, Allah nak bagi apa kepada Nabi, Allah boleh buat. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kalau kita biasa naik bukit, tak tinggi lah. Saya biasa naik bukit di Ipoh tu, nama dia Bukit Keledang, tak tinggi sangat. Nampaklah kereta duduk berjalan, orang duduk berjalan tu, tapi nampak halus. Kemudian ada lebih tinggi daripada bukit yang saya naik helikopter. Sepanjang saya ceramah ni, macam-macam jenis helikopter saya naik. Helikopter yang paling kecil yang saya naik ialah satu heli pergi ke pusat penapisan minyak, penggalian minyak. Jadi bila naik tu angin kuat, ribut. Jadi helikopter tu goyang-goyang. Saya mudah kabra duduk dalam tu. Alhamdulillah selamat sampai. Kalau tuan-tuan nak rasa naik heli ni, tuan-tuan kena pergi KLCC. Nama tempat tu Petroscience. Duduk dalam kotak tu. Rasa macam naik helikopter. Hak mana rasa macam kena tipu lah tuan-tuan. Helikopter betul yang saya naik, yang tu helikopter tipu. Helikopter polis waktu saya ceramah di Kelantan. Polis ambil saya di airport, bawa pergi ceramah dalam kampung. Ada lagi helikopter yang besar yang saya naik waktu saya sakit jantung di Kelantan juga. Daripada hospital nak balik ke Ipoh, ada PA saya bagi tahu ada orang hantar helikopter untuk bawa saya balik ke Ipoh. Saya tanya siapa ya? Tak tahu. Dah tunggu kat Padang hospital. Saya pun dia naik ambulans hantar sampai kaki heli. Saya tanya kat driver heli, orang ni dia hantar saja ke dia bagi terus? Dia kata kami ambil, kami hantar ustaz. Maunya bagi terus. Dalam dia seat kuning, kapet kuning, atas semua kuning. Besar ni. 3 orang je saya naik. Isteri saya, PA saya. Saya boleh tidur dalam heli. Jantung tak sihat. Mereka berdua duduk depan, saya duduk tidur. Besar.
Heli warna kuning. Nak faham, tak faham sudah. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak naik helikopter, minta sakit jantung. InsyaAllah, makcik oi, tak lihat. Dapat naik helikopter. Duduk di atas tu nampak halus orang. Tapi tak tinggi. Nampak tapi rendah lah. Halusnya. Tak tinggi lagi. Nampaklah orang duduk babat. Naik lebih tinggi daripada heli. Nama dia kapal terbang. Kapal terbang kecil lah. Pilatus lah, apalah. Tapi kapal terbang hak kecil yang kita naik, nama dia ATR. ATR 700. Pulau Pinang, pi Langkawi, Firefly. Yang tu kalau tuan-tuan naik, kapal terbang tu, dia tak apa sejuk aircon dia. Sebab kipas dia duduk di luar. Jadi tak apa rasa. Berdengung kepala. Kena pula duduk sebelah tingkap dia, tengok kipas pula. Dengung. Naik lagi dia paling tinggi pun 10,000, 5,000 kaki. Naik atas 10,000. Nampak tapi tak nampak orang lah. Halus lah. Rumah pun kecil-kecil. Tu nama dia ATR. Naik hal lagi besar, nama dia Airbus 380. Oh, Airbus 380 tuan-tuan, saya naik 2 kali lah. 2 kali dia naik. Masa dia take off tu, tak sedar pun punya besar dia tu. Saya kata, bila kapal terbang ni nak berjalan ni? Tengok-tengok dah terbang di atas dah. Lah, punya besar tak perasan. Saya pun tengok ke tingkap, tak nampak apa langsung dah. Pasal tinggi. Nombor 2 pasal malam. Tak nampak apa dah lah. Memang tinggi sungguh lah. 30,000 kaki. 35,000 kaki. Tak nampak apa lah. Masjid lama kah, masjid baru kah, masjid Jawi kah, apa pun tak nampak. Pasal apa? Pasal halus. Kita duduk di atas tu tinggi tu. Allah. Bayangkan kalau kita duduk di langit, apa yang nampak di bumi ni? Tak nampak apa. Punya kecilnya kita ni. Nak banding dengan alam langit hak luas ni, kita besar mana? Besar mana? Encik lihat oi. Besar mana kat nak? Tak ada apa. Tapi belagak bukan main. Sombong bukan main. Saya kaya. Tak mana kaya hang. Nak banding sekalian alam. Saya besar. Besar tak mana. Aku naik atas terbang pun tak nampak hang lah. Tak ada apa kita ni tuan-tuan. Punya besarnya Allah Ta'ala menjadikan alam ni. Maknanya Allah tu Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tak dapat nak bayang tentang besarnya alam ni. Baru langit satu. Belum langit lain lagi. Luahnya alam, kecilnya kita ni. Baru satu langit. Lapis. Atas tu ada lagi. Jadi jangan duk belagak. Jangan duk bongkar. Aku ni pandai, aku ada PhD. Aku pandai. Tak mana pandai hang. Aku orang kaya. Tanah Sungai Bakap ni tolak segala tanah orang lain. Baki tu aku punya. Ui, banyak sungguh tanah. Tak mana sangat kaya hang. Bumi ni pun kalau duduk di tengah-tengah alam tu tak nampak apa. Duduk di tengah-tengah malaikat Jibril, satu sayap dia buka, kepaknya satu sayap dia buka, tak nampak apa lah. Baru satu sayap, dia duduk ada berapa ratus sayap. Itu Jibril. Bayang malaikat yang lain, duduk ada berapa ribu sayap. Mikael, Israfil lagi. Tak ada apa nilai kita tuan-tuan. Sebab tu Allah marah kita. Kalau kita ni dengan ayat Quran, kita buat doa. Allah laknat kita. Kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Kalau kamu tak percaya pada ayat aku, mendustakan ayat aku dan kamu sombong pada ayat aku, kata Allah, aku tak terima amalan. La tufattahu lahum abwabus sama. Amalan kamu tak akan terbuka ke pintu langit. Sombong sangat. Kamu tu pun dijadikan, kamu tu kemetot chat kecilnya, tiba-tiba nak lawan aku yang maha besar. Allah marah.
Semayanglah kamu ni, kalau kamu tak percaya pada ayat-ayat aku, tak terbuka pintu langit untuk kamu. Suratul A'raf ayat 40. Kalau mati pula, wala yadkhulunal jannah, takkan masuk syurga, kata Allah. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehinggalah unta boleh masuk dalam lubang jarum, baru hang boleh masuk syurga. Tuan-tuan ambil jarum sebatang, suruh unta masuk. Nak masuk benang tu pun jenuh buah liok. Tak masuk-masuk. Tu baru benang dengan lubang jarum. Unta nak masuk, tobatlah tak boleh masuk. Maknanya orang yang tak percaya dengan Quran, orang yang sombong dengan ayat Allah, kata Allah takkan masuk syurga. Pasal apa? Pasal tak padan kecil, tak nampak apa pun. Nak banding alam yang Allah Ta'ala cipta ni punya besar, hang lawan Allah. Oh, tuan-tuan, kita kena sedar diri ni. Kita ni halus, kita ni kecil, kita ni hina. Habis tu pasal apa? Kita mulia. Jadi mulia pula. Mulia kita pasal ada orang yang Allah sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan kamu, wahai Muhammad, melainkan sebagai pembawa rahmat pada sekalian alam hak besar ni. Nabi Muhammad bawa rahmat. Kita pula jadi untung pasal apa? Kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nampak kita. Pasal Allah sayang Nabi kita, Allah angkat darjat Nabi kita sebagai kekasih dia. Kita ni jadi umat Nabi Muhammad, Allah sayang kita juga. Orang lain semayang sampai 50 kali sehari semalam. Kita ni untuk umat Nabi kita ni 5 kali Allah bagi. Tapi pahala macam 50. Umat Nabi lain tu tuan-tuan nak masuk syurga tu tunggu dulu. Tapi umat Nabi Muhammad ni orang yang paling awal masuk syurga. Kita. Umat Nabi Muhammad tu panjang, umat Nabi-Nabi dulu panjang umur tuan-tuan 1000 tahun pun ada. Kita kalau hidup 1000 tahun habis duit ke duit SP. Korek tiap-tiap hari 10,000 air sina lah, air gelap lah, air tak tahu lah apa semua. Tapi kita ni paling-paling panjang tu pun kebiasaan 63. Tapi walaupun 63, pahala besar. Lailatul Qadar sekali hang buat macam 1000 bulan. Buat ibadat dalam dia. 1000 bulan tu ada berapa puluh tahun? 83 tahun lebih. Kena 10 kali jumpa, tak 1000 tahun. Macam umat Nabi Nuh. Sama. Allah Ta'ala bagi kelebihan tang situ. Saya tak boleh pergi haji ustaz, saya tak boleh pergi umrah. Pasal apa? Duit tak ada. Saya ada lah duit, pasal apa tak pergi? Tak cocok. Tak boleh pergi. Tak boleh pergi, tak ada duit, tak ada. Tak apa. Buat macam mana? Buat macam mana? Tapi tak apa nanti insya-Allah. Kalau tak boleh pergi buat haji, tak ada duit, pergi buat umrah bulan Ramadan. Pahala dia macam buat haji. Pergi. Apa masalah? Saya jangan kata nak pergi sana ustaz. Oi. Nak pergi Jawi itu pun tak ada duit. Oi, hang duduk di mana? Saya duduk tang masuk Jawi. Nak pergi Jawi pun tak ada duit. Oh, miskin sungguh tu. Kalau gitu, lepas sembahyang subuh, hang duduk sini ya. Hang duduk sini lepas sembahyang subuh, hang jangan bangun, hang berzikir, hang baca Quran, hang zikir, hang baca Quran, naik isyraq sat lagi hang sembahyang. Mai duha sat lagi hang sembahyang, lepas tu hang balik. Pahala hang macam buat umrah. Pahala. Saya bukan kata tak mau buat ustaz, saya gaul. Oh, tak boleh kata apa. Nak cerita bahawa umat Nabi Muhammad ni banyak istimewa. Punya banyak. Balik buka kisah Nabi Musa, umat dia. Cuba tengok umat dulu-dulu. Kalau salah, faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum 'inda bari'ikum. Allah Ta'ala ni dia bagi kepada Nabi Muhammad kemuliaan. Kita pun tumpang mulia tu. Orang dulu kalau buat salah, bunuh orang, hang bunuh diri hang. Baru Allah terima taubat. Zaman dulu, kalau hang curi, hang potong tangan hang sendiri. Baru Allah terima taubat.
Tapi kita hari ni dosa banyak. Ni hak mari malam ni semua banyak dosa. Hak paling banyak saya. Pasal saya banyak cakap. Orang banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Saya paling banyak dosa saya. Tu saya cadang lepas ni kalau orang jemput saya pergi ceramah. Saya tak bercakap. Saya duduk. Elok bunyi, Assalamualaikum warahmatullahi balik. Tu bodoh nama dia. Bercakap yang berdosa tu yang salah. Orang dulu-dulu, kalau buat salah, dia potong tangan dia, dia potong. Baru Allah terima taubat. Mai zaman Nabi Muhammad, tak. Nak taubat. Banyak salah. Semalam, waktu yang banyak orang bertaubat malam tadi ni. Taubatlah, Allah terima taubat. Dua je yang Allah tak terima taubat malam tadi. Malam semalam. Orang yang syirik kepada Allah dan orang yang bermusuh sesama manusia. Hak malam tadi Allah tak ampun, Allah tak tengok pun. Sebab tu malam tadi tuan-tuan, malam nisfu Syaban ni. Dua ni kena jaga. Jangan syirik pada Allah. Yang kedua, jangan duk bergaduh sama-sama kita. Saya duk cerita semalam ni, jangan bergaduh. Sudah-sudahlah. Yang duk bergaduh teruk ni orang politik. Hak atas bergaduh, kita bergaduh sekali. Lepas tu main malam nisfu Syaban, Allah tak ampun dosa kita. Buat apa? Baca Yasin 3 kali. Tak ada apa. Hak lebih besar daripada tu, minta maaf, sambung silaturahim. Dah, saya kena hentam pula. Saya kata hak tu pun kena hentam. Pening pula. Tang mana salah saya? Kita ni, jarang, kalau kita bergaduh, bab pusaka, adik-beradik kita tak melibatkan satu negeri. Tuan-tuan kalau bergaduh pasal 7E, 7E dia tak melibat sebelah E, 11E apa semua, dia tak melibat. Boleh faham tak? Kalau bergaduh pasal anak-beranak dia apa semua. Tu pun bergaduh buat live. Tak apa, saya buat live. Kita buat live. Kenapa? Ditang dia je lah gaduh. Tapi kalau bergaduh bab politik, satu negara. Sampai mati. Tak cakap, tak tegak. Bergaduh pasal bendera. Tak, dia pasal bendera depan rumah saya marah, saya koyak lah. Hang koyak pasal apa? Bendera tu parti berdaftar. Dia bukan komunis. Bergaduh situ. Sampai Allah tak cakap. Kemudian baca Yasin. Yasin, mintalah Allah ampun dosa. Allah tak ampun pasal apa? Tak sambung silaturahim. Nabi cakap. Kalau hak tu pun tak boleh faham. Susah kita nak kata. Mai pangkah-pangkah. Habis pangkah, sambung silaturahim. Sama-sama Islam ke dosa apa? Dia ada dosa, aku ada dosa. Taubat. Allah jadikan pada kita ni, umat Nabi Muhammad, masjid ni mana-mana boleh sembahyang. Bumi ni masjid pada kita. Melainkan kalau ada najis. Umat Nabi dulu nak sembahyang ada tempat. Saya sembahyang atas highway, bayang tuan. Atas highway saya sembahyang. Sembahyang lah. Pasal apa? Jam. Lori trailer terbalik. Nak ubah sangat senang. Trailer melintang. Tak bergerak. Kita tak bergerak, dia pun tak bergerak. Duk tidur tengah jalan. Nak tunggu kren main kad tu pula berjam tak. Lah ambil air semayang, ambil botol semayang. Bentang sejadah, Allahu Akbar, semayang. Habis salam baru perasan hak sebelah tu bah kilang. Anak darah semua. Pakat duk tengok saya. Allah, lelaki idaman. Astagfirullahalazim. Saya semayang atas laut, semayang atas kapal, semayang atas menara, semayang atas bukit. Allah Ta'ala bagi pada umat kita ni, hang semayanglah mana-mana pun. Umat Nabi lain dulu tuan-tuan tak ada macam tu. Allah, untungnya jadi umat Nabi Muhammad. Asal kita ni hina je. Kecil cek je. Tapi Allah kasih pada Nabi kita. Allah sayang pada Nabi kita. Kita pula dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur. Allah bagi keistimewaan yang banyak untuk kita. Sebab tu Nabi kata celaka kita. Dah macam tu istimewanya Allah bagi pada kita.
Tapi kita ni tak ingat. Kita ni celaka. Pasal apa celaka, Ustaz? Pasal tak bersyukur. Celaka. Pasal apa celaka, abang? Ni, belakang kita ni. Ada mimbar. Tu. Tangga mimbar. Ada sejarah. Tuan-tuan ni, abang. Apa benda yang tak ada dalam agama kita ni, yang duduk sekeliling kita? Abang, semua ada. Cerita pasal mimbar ada, cerita pasal saf ada, cerita pasal kipas angin ada, cerita pasal baju ada, cerita apa pun ada dalam agama kita. Tak pernah Allah tinggal, tuan-tuan. Merapu ustaz ni. Lah, kipas ni tuan-tuan, apa dia kipas? Duduk di bawah tu berangin. Kalau kipas jatuh, tak ada kepala. Siapa? Sejuk dah abang duduk kipas. Sejuk. Cuba tutup. Oh, hangat. Cuba buka balik. Sejuk balik. Antara tutup, kemudian buka, kemudian rasa sejuk balik, lama ke sat? Sat. Mula-mula hangat, dia berhenti. Bila kita pulas hanya ustaz, dia terus terasa. Cepat tak? Cepat. Nabi Muhammad datang bulan Ramadan, bila dia bersedekah, lebih cepat daripada angin bertiup. Bayangkan. Kita kira lambat lagi tak? Kipas benda cabut tak sedekah. Angin betul beliau dah. Nabi Muhammad bulan Syaban sedekah, bulan Rajab sedekah, bulan Syaban sedekah. Mai bulan Ramadan, lajunya bersedekah lebih pada angin yang bertiup. Jadi malam ni kita nak sedekah. Kita nak buat pelancaran tabung, pusat pengajian Sahah Raudah Al-Jawi. Betul sebutan dia ni? Sahah. Betul no? Tak tahu di mana. Tak pernah dengar. Oh, boleh. Okey, jadi tuan-tuan, saya lancarkan pelancaran tabung pusat pengajian Sahah Raudah Al-Jawi. Jadi saya bagi sumbangan untuk diri saya. Saya lah bagi RM500. Saya bagi untuk dia orang ni. Saya pun tak tahu mana dia. Abang-abang tolong edah lah. Seorang abang ya. Pasal subuh besok buat habis ni. Kalau seorang, entah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Balik tadi. Kepada kisah kita ni. Allah Ta'ala ni dia muliakan kita. Sebab Nabi Muhammad SAW. Jadi bila sebut tentang mimbar ni pun ada cerita. Ni, mimbar ni pun ada cerita. Nabi naik atas dia, Nabi berhenti. Nabi sebut amin. Nabi naik tangga nombor 2, Nabi berhenti, Nabi kata amin. Nabi naik nombor 3, Nabi berhenti sat, Nabi kata amin. Habis-habis sembahyang, Nabi tanya, apa tahu tak pasal apa yang aku berhenti amin, aku berhenti amin, aku berhenti amin? Tak tahu. Kata sahabat, Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Dia kata, tengah aku nak naik mimbar ni, Malaikat Jibril mai. Dia kata, siapa-siapa yang ada mak bapak, tetapi tak dapat keredaan daripada mak bapak dia, celaka orang tu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah pesan pada kita supaya kita ni hanya sembah kepada Allah. Jangan sembah hak lain. Allah pesan tu. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada mak bapak kamu. Pesanan nombor 2, jangan kamu layan mak kamu dengan layanan yang buruk. Allah pesan kita layan mak bapak dengan layanan yang baik. Dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala sebut tentang ayat-ayat berkenaan dengan mak bapak ni. Allah kata apa? Wala tanharhuma wa qul wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karimah. Wala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karimah. Jangan kamu kata pada bapak kamu, pada mak kamu. Uffin, jangan cakap. Mana ada kita sebut uffin pada anak, pada mak kita? Mak, saya nak keluar kejap. Jangan. Uffin. Ada sebut-sebut. Tak ada makna apa pun. Yang ada makna upin dan ipin. Kalau yang tak ada makna pun Allah larang. Bayangkan kalau ada makna. Banyak tuan-tuan anak-anak yang menjawab pada mak dia. Aiman. Man.
Apa? Dah kak. Dah celaka dah tu. Man, pergi kedai kejap. Tak senang. Kedai. Tadi orang keluar tak nak beli. Dah balik orang beli. Beli apa? Oi, kalau saya ada sepenyepak budak ni kan. Tapi pak dia tak ada tangan nak sepak apa. Pak dia accident mesin tebu hari tu. Nega pasal Ramadan. Sebab tu anak jadi kurang ajar. Adik-adik, jangan jawab macam tu dengan mak ayah. Ish. Balik awal. Tahulah. Kasar. Wala tanharhuma. Tu. Kasar. Allah tak bagi kasar. Allah suruh cakap lembut dengan mak ayah. Aiman. Ya mak. Lari pergi kat mak. Aiman. Ya mak. Bukan keluar daripada hujung. Jawab di hujung. Aiman. Ya mak. Satu kampung jawab. Oi. Salah tu adik. Jangan kasak dengan mereka. Allah kata, wa qul lahuma qawlan karima. Cakap yang baik-baik. Perkataan yang mulia. Jangan cakap orang tua. Siapa tu, Din? Orang tua aku. Bila datang? Malam. Tiba-tiba datang nak makan kasi akap. Bankrupt lah aku. Padahal dia Jawi tu ada siakap. Dah nak datang juga Langkawi tu. Aku, orang tua aku dia payah betul. Orang tua hang panggil mak hang, bapak hang. Tak boleh panggil ibu saya, ratu hati saya, bapak saya, jiwa saya. Oh, dengan makwa hang panggil ratu hati lah, pengarang jantung lah. Kalau pakwa hang tu macam-macam lah. Darlingku lah, babyku lah. Mai kepada mak pak orang tua aku. Padahal hang sakit, orang tua tu lah belah. Hang kecil dulu, orang tua tu lah basuh berak kat hang. Hang panggil orang tua. Allah pesan panggil mak dengan bahasa yang mulia, bapak dengan bahasa yang mulia. Kalau kita masih ada mak bapak, tak dapat keredaan mak bapak, Nabi kata apa? Celaka. Jadi yang mana ada mak pak ni, alhamdulillah. Pilihan yang elok. Mak nikah setahun dua dapat anak. 2 tahun lepas tu beranak lagi sekali pula. Cek kemarin doktor kata apa? Kembar. Suami balik, isteri duk gelak. Hang gelak siapa? Tadi pergi klinik. Apa? Cek doktor. Dia sakit ke? Siapa sakit? Dak hang kata cek doktor. Dah doktor cek. Cakap elok lah. 2 kali cek. Doktor tu yang cek. Ingatkan hang cek doktor. Cara jawab tu pergi mana klinik buat apa cek doktor. Doktor sakit ke? Tu doktor kata apa? Doktor kata kembar. Doktor kata kembar. Alhamdulillah. Betul ni? Betul. Perkataan pertama, isteri kata, abang, anak kita sulung. Jalan pun duk rebah lagi. Ni mengandung pula, nak dapat 2 pula. 3 abang weh. Betul? Cik rasa, cik nak berhenti kerja. Nak bela anak-anak abang weh. Apa pendapat abang? Berhenti. Kita duk hantar rumah orang pun payah agak. Bagi ubat batuk, biul budak tu. Hang bela lagi bagus, abang puas hati. Mak sendiri. Berhenti kerja mak, nak jaga anak. Lah, bukannya kerja gaji murah, gaji mahal. Berhenti pasal apa? Anak. Tapi bila mak tua, agak-agak upah orang anak nak berhenti kerja, nak jaga mak. Cuba jawab. Dia sayang kerja lebih daripada sayang mak. Mak kat mana? Tahu. Taklah hang jagalah. Kak Long jaga. Suruh Kak Long. Kak Long hang awak tak jaga. Suruh orang je. Kak Long ni suami Kak Long, Along. Sibuk ketik hutang. Hang tak apalah. Taklah bukan ngah tak mau tolong. Ngah hari tu dah bela dah mak sebulan.
Ngah pun ada anak-anak ke. Tanya cik tengok. Cik boleh cik? Tengok cik. Cik korosos. 4 bulan korosos. Sebab tengok mak. Kalau tu bagi adik lah. Dek, hang tengok mak. Hang tengok mak. Adik baru kerja. Sebulan 2. Dah nak suruh belah mak pula. Lah macam ni lah abang weh. Pergi jumpa Ustaz Kazim. Minta dia belah. Lah. Tu yang main hantar sekolah saya. Anak nu tak mau, anak nu tak mau, anak tak mau. Anak ni sama banyak gentiang. Seorang pun tak mau berhenti kerja belah mak dia. Dulu mak berhenti kerja pasal nak belah anak sanggup. Tak ada EPF, tak ada pencim, tak apa. Janji anakku elok sekolah, janji anakku sihat, janji anakku ni makan kenyang, janji anakku ni lena, janji anakku berak je basuh, basuh je berak. Sebab dia tahu kalau pergi hantar rumah orang, taik tu sampai kering baru basuh. Dia tak percaya. Tapi hari ni anak-anak tuan-tuan, gamak buat kat mak macam tu. Bapa macam tu. Nombor 2. Siapa yang celaka? Orang yang masuk dalam bulan Ramadan. Dia keluar daripada Ramadan dalam keadaan Allah Ta'ala tak ampunkan dosa-dosa dia. Sedangkan bulan Ramadan ni bulan maghfirah. Bulan keampunan. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah Ta'ala janji. Siapa-siapa yang puasa elok-elok, siapa-siapa yang menghidupkan Ramadan elok-elok, diampunkan dosa-dosanya yang lepas-lepas pun diampunkan. Kita ni dah berapa kali puasa tuan-tuan, agak-agak Allah ampun tak dosa kita. Puasa, pukul 3, pukul 4, dia kelang kabut lah. Nak makan apa? Pukul 5 lagi kelang kabut. Nak makan apa? Mai pukul 7, satu meja tu penuh dengan makanan. Nasi saja 4 jenis, lauk 3 jenis, tambah lagi, beli lagi 4 jenis, ayam 4 jenis. Tak muat meja tu. Ambil meja depan tu, mai pula buah ayam saja. Ayam tebu, katira, bandung, lecikang. Tu dia. Tarik tangan ni. Baik tu. Makruh buka puasa lambat. Oh, hak semayang lambat tak makruh. Menteri kedarah aja lambat. Gini. Sedangkan puasa ni untuk melawan hawa nafsu. Pak siapa yang dalam bulan Ramadan sepatutnya nafsu tu dikalahkan. Nafsu menang dalam bulan puasa. Mai buka puasa di masjid gini tengok. Dia duduk tengok lauk orang sebelah dengan lauk dia. Pak siapa dia 4 ketui, aku 2 ketui. Pengurusi pula pi umum. Kita semayang maghrib dulu, lepas semayang tu baru kita makan nasi lah. Jadi bang-bang ni, bang maghrib makan kurma lah. Nasi kita makan selepas maghrib semayang. Mak tu duduk makan kurma tu hati tak khusyuk. Silap duduk tang sini ni, silap. Tapi nak buat macam mana? Makan jugalah. Bila mai sembahyang maghrib, dia saja buat lambat-lambat supaya dia duduk sah belakang. Habis-habis sembahyang lagi, dia pihak tu, hak 4 ketui. Allahu Akbar, cantik punya. Kalau aku duduk depan tadi, kita tak ada. Hak duduk sah depan pula, Allahu Akbar. Nah, yang dia tolak ke depan dah. Haram jadah apa buah ni tak. Pederah depa pula. Malam ni ramai betang mana mai tau. Lalu tak ada orang. Yang paling cool tu imam. Allahu Akbar. Takkan depa tak simpan. Kita tu imam depa. Tu yang dia cool. Subhanallah. Tu imam ni tak lapang kan? Tak lapang apa hak dia dah garanti ada. Maknanya tuan-tuan dalam bulan puasa duk mengatakan orang dalam puasa duk bergaduh dengan orang dalam bulan puasa duk buat maksiat, duk tengok macam tu. Hak mata duk tengok benda haram, hak telinga duk dengar benda haram, mulut bercakap benda haram, keluar-keluar Ramadan tak tinggal pun.
celaka sebab tak diampunkan dosa. Nombor 3, manusia hak celaka ni siapa? Bila disebut nama aku, dia tak balas. Bila disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak jawab sallallahu alaihi wasallam. Dia tak sebut sallallahu alaihi wasallam. Dia tak mau sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celaka hidup dia. Tak celaka pasal apa? Hang tu mulia pasal hang tu umat Nabi Muhammad. Hang tu Allah sayang, Allah pandang, Allah bagi macam-macam keistimewaan pada hang. Pasal Nabi Muhammad tu daripada umat kamu tu umat Nabi Muhammad. Hang mulia tu sebab tu. Tiba-tiba hang tak ingat pada Nabi hang. Ada orang hari ni tuan-tuan, dia marah selawat. Dia marah qasidah. Dia marah kita sambut maulid. Dia marah kita meraihkan Nabi Muhammad. Dia kata, siapa suruh ni? Aku nak buat sebab aku sayang Nabi aku. Di sini memang hang tak nampak kepentingan Nabi Muhammad. Waktu dalam dunia ni memang tak nampak tuan-tuan. Kalau agak-agak susah, YB ada. Agak-agak susah, jumpa je hikmat nasihat, hikmat masyarakat ada. Agak-agak nak kaya, bagi viral, kaya. Agak-agak susah, nak bagi orang terkenal, buat apa? Mengamuk. Pas mengamuk, TV panggil. Masalah. Top. Tuan-tuan agak-agak susah, main jumpa jawatan kuasa masjid, mereka ada gobok rezeki. Faham masalah? Tuan-tuan ada agak-agak susah je tuan-tuan. Miskin sajalah. Allah tuan-tuan buat viral sikit. Big Liu mai. Satu trailer dia sampai. Allah sayang. Dia sampai tadi. Apa masalah? Sebab tu kita tak nampak Nabi Muhammad pasal senang. Tunggu dalam kubur. Siapa mai tolong? YB mai tolong. Big Liu mai tolong. Karam Singh Walia mai tolong. Ustaz Kazim mai tolong. Mak mai tolong. Pak mai tolong. Tak ada siapa. Duk di padang mahsyar. Siapa nak tolong? Laki kita pun tak jumpa dah kat nak. Tak jumpa. Cakap pun dah. Dia bukan macam kita ni. Duk dalam masjid ramai-ramai bercakap. Duk pakai telekung. Duk telekung. Badan tegak ke depan. Tapi kepala gadap begitu. Tengok-tengok makcik nampak tak? Buat macam mana makcik kalih lah badan tu. Tu salah duk straight sangat. Tak, Ustaz Kazim duduk sini. Mereka ceramah tu menghadap depan. Duk tengok depan tak ada TV kot. Tapi kepala duk tengok lagu tu. Balik pergi lenguh. Duk ubah lah macam tu makcik. Kan senang. Kita boleh ubah. Yang tak boleh ubahnya waktu dengar khutbah Jumaat. Hak khutbah Jumaat semua menghadap kiblat. Jangan tuan-tuan macam dia pula. Waktu khutbah Jumaat. Duk tengok Tok Imam gini. Tak. Dengar khutbah tu. Duk atas tangga menghadap jalan pun tak boleh. Menghadap ke depan. Pasal apa? Dengar khutbah. Tuan-tuan. Sekarang ni kita duduk ramai-ramai macam tu. Nyimbang tak? Nyimbang. So tak main lah. Tak tahu. Dia kata dia puasa. Tak tahu. Loh, dia kata nak main. Dia minat Ustaz Kazim. Tak tahu. Dia kata puasa. Agak-agak dialog ni ada di hari kiamat. Sum tak ada. Tak tahu ramai sangat. Tak tahu. Tuan-tuan ingat dialog ni ada ke daripada masyarakat? Kalau kita sekarang duduk sini jumpa anak lah. Anak tegak. Mak. Pok mai tak? Ada mak main dengan dia. Ada. Aku tak tahu kot dia pergi makan tom yam. Tak tahu apa kali kira. Itu dialog dalam dunia. Di hari kiamat tak ada. Mak. Pok mai tak? Duk kira dia. Tak ada tuan-tuan. La yatakallamuna illa man azina lahur rahman. Tak ada siapa boleh bercakap melainkan bila Allah izinkan bercakap. Diam tak kira apa. Tak jumpa apa dah. Hari ni hari bicara. Siapa yang boleh tolong masa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak tolong apa hang? Waktu hidup atas dunia dulu hang larang orang selawat. Lah mai sini hang tanya nak minta syafaat. Syafaat apa hang marah hari tu orang selawat? Marah. Boh Saidina pun marah.
Tak apalah kalau dalam tahiyat tu kita tak buat Sayyidina, tak apa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi hak di luar-luar tu bubuhlah Sayyidina. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Apa masalah? Dalam Quran surah An-Nur Allah kata apa? Ayat 63. Jangan kamu panggil Nabi macam mana kamu memanggil kawan-kawan kamu. Kita ni boleh panggil dia Mat, boleh panggil dia Dolah. Tapi dengan Nabi Muhammad, jangan duk panggil Muhammad. Jangan duk buat ucapan pula. Muhammad dilahirkan daripada keluarga. Hai ingat Muhammad tu anak saudara hang. Dia sebut Muhammad adalah insan terpilih. Hendaklah kita mengakui kerasulan Muhammad. Sebutlah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Kerana Nabi Muhammad apa pula hang ni? Ni dia tulis SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Oh. Apa? Dia tak reti dah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Kalau Allah SWT. Allah sudah. Sudah. Apa kejadian? Hak bahasa Jepun hafal, bahasa Korea sarang hang hafal. Mai sallallahu alaihi wasallam hang tak hafal. Di hari kiamat hang minta tolong Nabi. Sebab tu kita ni benda-benda khilafiyah ni tu sorok bergaduh. Nak selawat-selawat, tak selawat sudah. Orang selawat jangan kutuk, orang tak mau sudah. Dia tak nak selawat biar. Dia nak selawat silakan. Ni Ramadan nak mai. Bulan Rejab bergaduh pasal tarikh Isra' Mi'raj. Bulan Syaban bergaduh tentang nisfu Syaban baca Yasin. Berapa kali nak baca? Gaduh. Mai bulan Ramadan bulan paling banyak nak bergaduh. 8-20 selawat. Banyak tuan-tuan. Orang lain pergi ke mana-mana dah. Kereta elektrik dah mereka buat. Mereka hari ni buat kereta elektrik tuan-tuan. Tak payah guna minyak. Tak lama bankrupt minyak. Semua plug-in semua. Orang dah buat kereta elektrik. Sekali cas 480 km. Daripada sini pergi Johor. Sekali cas. Tak payah berminyak dah. Kita masih duduk bincang. 8-20. Pukul 10 tak habis lagi sembahyang. Duk tekak Tok Imam dengan Tok Bilal. Buat 20 lah. Mana boleh 20? Makmum kata hampa ni bila nak sembahyang. Sudahlah. Hang nak buat 20 buat, tak mau buat sudah. Hang nak buat 8 buat 8. Lepas tu balik. Balik hang buat apa? Laksa tak habis lagi. Tadi laksa bungkus mi goreng, bungkus pun makan mi. Buka ni pun laksa tak ada tu yang saya nak balik awal tu yang buat 8 tu. Oh. Bergaduh pasal selawat pula. Nak selawat. Tak mau selawat sudah. Simple hidup kita. Dan Nabi tak buat. Betul lah Nabi tak buat. Tapi benda tu tak salah. Pasal apa tak salah? Nabi tak buat. Banyak benda hak Nabi tak buat. Tapi tak salah. Sebab tu nama dia harus. Benda hak Nabi tak buat. Dan tak salah dia buat. Nama dia harus. Nabi pun tak pakai baju macam saya ni. Tapi harus saya pakai. Apa salah? Nabi pun tak guna handphone. Apa hukum dia? Harus pakai. Bukan wajib pakai handphone, bukan sunat pakai handphone. Harus terpulang kat hang. Nak buat tak buat sudah. Tapi bila buat, ada tak faedah dia? Tu kena tanya. Apa dia yang hang buat? Selawat. Oh. Yang tak betulnya, kalau tengah-tengah semayang, dalam semayang tu selawat. Yang tu baru tak betul. Yang tu kita bantah. Salli sunat tarawih raka'atan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Subhanal malikil ma'bud. Yang tu kita terajang untuk bila? Amrapu. Yang dia sebut subhanal malikal ma'bud tu, benda dah habis salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis lah. Subhanal malikil ma'bud. Tak apa, dah habis sembahyang. Kau suka hang. Benda dah habis salam, kau suka. Dahaga minum ayam. Tak apa, tuan-tuan standby ayam tu. Makcik-makcik standby ayam tu depan sejadah.
Tak apa, habis-habis salam minum. Yang salahnya tengah semayang minum. Duk imam standby tu dia. Waladdallin. Ada straw pula. Amin. Kau kan tahu mampu habis dia kan? Dia tak tahu ada CCTV kat masjid dah. Yang tu yang batal semayang. Selawat tak batal apa? Dah habis semayang. Belasah. Nak korek hidung ke? Nak makan nasi ke? Lepas semayang. Lepas tu sambung balik. Tak apa. Simple. Yang gaduh-gaduh siapa? Cuma hak nak selawat tu tak payahlah jerit. Tuhan bukan peka. Ni pergi meletup speaker. Allahumma salli ala Muhammad. Oh, sudah. Ngurusi panjang tengkok ni. Habis pula dia masjid nampak tak? Asal puasa meletup, asal meletup puasa. Lah. Buat elok-eloklah. Terus menjerit, Tuhan bukan peka. Allahumma salli ala Muhammad. Kita latih orang jadi lembut. Sallallahu wasallam alaihi. Kalau tidak dia jadi kasar. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Nuak budak-budak duduk tepi. Bila nak habis? Tak berani pula jawab. Lambat lagi. Akhirnya tak jadi sembahyang. Jadi buat elok-elok, tertib-tertib supaya dapat pahala. Jom tuan-tuan, kita cinta Rasulullah. Kita kasih pada Rasulullah. Mudah-mudahan dia kenal kita di hari kiamat. Mudah-mudahan dia bagi syafaat pada kita. Dengan sebab kasihnya kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.